Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat dan semua yang mengikuti Nabi sampai ke hari kiamah, dan juga yang saya kasihi, yang saya muliakan kepada semua muslimah, muslimin dan muslimat, ayahanda dan juga bonda, sahabat-sahabat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi Alhamdulillah, kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk yang sebenarnya sangat-sangat penting, dan juga sangat-sangat kata apa, perlu bagi kita untuk mengetahui akan apakah amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang ringkas, tetapi amalan-amalan ini mendapat, bagi siapa yang mengamalkannya, mendapat pahala serta ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat. Sehingga apabila ditimbang amalan soleh di hari akhirat, amalan soleh kita menjadi berat, kerana amalan-amalan yang kecil ini. Jadi inilah antaranya yang diajar Rasulullah SAW, bagaimana untuk kata apa, kita nak hidup dengan kata apa, dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah berikan kebaikan bagi hamba-hamba yang beramal soleh, yang mana diajarkan Nabi SAW amalan-amalan ini. Sekiranya kita buat, kita mendapat pahala yang besar. Kita dikurniakan Allah dengan timbangan amal soleh yang berat di hari akhirat, dan mudah-mudahan dengan itu juga kita masuk di kalangan hamba yang dihimpunkan di dalam jannah bersama Nabi Muhammad SAW dan para salihin, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi pertamanya, muslim-muslimat sekalian, Nabi SAW cerita tentang umur kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan a'mar ummati ma baina 60 atau 70, kama qala Rasulullah SAW. Umur umatku adalah di antara itu disebutkan dengan 60, 60 atau 70, atau sampai kepada 70 tahun. Jadi umur umat Rasulullah SAW ni dia tidak panjang seperti umur umat terdahulu. Itulah umur kita kan. Jadi umur kita ni antara 60 sampai 70. Ada yang Nabi SAW kata, ada yang diberi lebih oleh Allah Ta'ala. Ada pula yang kurang daripadanya. Tapi majoritinya, inilah lingkungan umur kita. Jadi subhanallah, jadi berbanding dan berbeza dengan umat terdahulu yang umur mereka panjang. Antara umur umat terdahulu sebagai contohnya, antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa lama ya Allah sebut dalam Quran? Artinya hidupnya, umurnya panjang. Allah Ta'ala beritahu, alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama alfasanah. Alfasanah ni berapa lama? 1000 tahun. Kecuali 50 tahun, iaitu kecuali maksudnya tolak 50 tahun. Maknanya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Oh, lama betul kan? Jadi kalau kita ni berdakwah pada siapa sajalah, sama ada ke ahli keluarga kita ke, sama ada siapa sajalah sahabat-sahabat kita ke, nak ajak daripada Allah. Ada orang kata, oh saya dah dakwah dengan ahli keluarga saya ni dah dekat 2 tahun dah. Mereka ni tak mau juga ikut pesan saya. Baru 2 tahun kan. Nabi Nuh AS 950 tahun berdakwah. Allah, sabarnya Nabi Nuh AS. Sebab tu Nabi Nuh ni di antara ulul azmi minar rusul. Di antara Rasul ulul azmi yang tinggi ujian dari Allah Ta'ala, namun mereka melepasinya dengan penuh kesabaran. Baik, jadi kita teruskan. Oleh kerana umur umat Nabi SAW ni tak panjang seperti umur umat terdahulu, maka antara rahmat yang turun bersama dengan Nabi SAW itu kepada kita adalah di antaranya amalan-amalan yang barakah. Sebab tu dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala firman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi seluruh alam mendapat rahmat dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kepada kita orang-orang beriman. Jadi orang beriman ni, apa rahmat yang Allah Ta'ala bagi dengan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antaranya adanya amalan-amalan yang barakah. Apa maksud amalan barakah ni? Iaitu amalan yang ringan, yang biasa,
ya, yang tetapi Allah Ta'ala kurniakan ziyadatul khair, kelebihan yang bertambah. Sebab tu barakah maksudnya ziyadatul khair, ya, bertambah-tambah kebaikan. Jadi kalau amalan itu bertambah-tambah kebaikan, membawa maksud amalan tu mudah, ya, ringan, senang dilaksanakan, tetapi pahalanya besar di sisi Allah SWT. Ya. Rahmat Allah Ta'ala memberikan kepada kita dengan amalan yang ringkas tetapi pahalanya besar. Itulah yang Nabi SAW ajarkan. Maka dengan kita ada ilmu, kita dapat, orang kata apa, kelebihan ini. Maka rugilah kalau orang tak ada ilmu. Kerana kalau dia ada ilmu, bila dia tahu amalan-amalan ringkas ni dia selalu buat, maka secara tak langsung dia berjaya melakukan persiapan pahala yang amalan yang besar sebelum dia bertemu Allah di yaumul akhirah. Jadi dia dalam, orang kata apa, bijaklah dia kerana dia memiliki ilmu. Maka itulah untungnya orang-orang yang ada ilmu dan ruginya orang-orang yang tidak berilmu. Sebab tu Allah Subhanahu Taala memuji hamba-hambanya yang menuntut ilmu dalam Quran. Sebab Allah Ta'ala membezakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Dengan itulah umur kita yang tidak berapa panjang ni berbanding umur umat terdahulu, Allah Ta'ala kurniakan kita amalan soleh yang boleh menjadikan umur kita barakah. Iaitulah walaupun kita tak hidup selama ratusan tahun seperti umat terdahulu, tetapi amalan soleh yang kita bawa seakan kita hidup ratusan tahun di dunia. Kerana itu orang-orang terdahulu umurnya panjang. Kalau dia beramal soleh, maka banyaklah pahalanya beramal soleh. Tapi kita umur tak panjang, dengan amal soleh yang barakah ni, kita dapat umur yang barakah. Seakan-akan bangkit di hari akhirat, seakan-akan hidup beratusan tahun. Sedangkan umurnya tidaklah sepanjang umur umat terdahulu dan tidaklah sepanjang itu. Tapi kerana amalan soleh yang dilakukan mengikut kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu, beruntung kita untuk sama-sama kita belajari hadis amalan soleh yang ringan tetapi besar pahala ini di sisi Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita pergi kepada amalan-amalan tersebut. Kita akan pergi kepada amalan yang pertama. Apakah amalan yang ringan yang pertama tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Ta'ala ataupun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, kita ikuti amalan yang pertama. Amalan pertama adalah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang merupakan di kalangan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang korbankan hidup mereka, yang korbankan harta mereka dan jiwa mereka semata-mata untuk belajar dengan Nabi SAW. Jadi mereka ni kebanyakannya tinggal di mana? Kalau kita pergi dekat Masjid Nabawi, kita pergi ke Raudah, bagi kaum muslimat yang pergi ke Raudah, mana-mana hajah yang pergi ke Raudah. Kita ataupun haji pun sama juga kita lalu di belakang rumah Rasulullah dulu. Kita akan nampak ada satu bahagian di belakang Raudah tu yang belah kiri yang setentang dengan rumah Rasulullah SAW tu, dia ternaik sikit. Dia lebih tinggi berbanding lantai yang lain. Jadi lantai Raudah tu semua sama tapi kecuali satu tempat ni dia lebih tinggi. Jadi itulah kawasan itu dipanggil tempat ataupun rumah Ahli Sufah. Jadi Ahli Sufah akan duduk situ belajar dengan Rasulullah SAW. Mereka banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Salah seorang daripada mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ni juga membawa maksud bapa kucing, kerana satu hari Nabi SAW tengah bersembang dengan Abu Hurairah, tiba-tiba bergerak-gerak jubah Abu Hurairah. Jadi Nabi pun pelik, apa dalam jubah tu? Rupanya tiba-tiba daripada celah ni, kan, dia orang punya jubah ni kat sini besar, lengan ni. Jadi bila lengan ni besar, tiba-tiba keluar, terjun seekor kucing daripada situ. Jadi kenapa Abu Hurairah ni dia suka sangat kucing, sayang sangat kucing, maka Nabi pun panggil dia Abu Hurairah, bapa kucing. Jadi kerana itulah diceritakan banyak hadis-hadis Nabi diriwayatkan Abu Hurairah kerana dia adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi dan Ahlus Sufah yang banyak belajar dengan Rasulullah SAW, lalu mengajarkan kepada sahabat yang lain. Baik, apa yang Abu Hurairah ajar pada pagi ni? Kita baca hadis, dan hadis ni sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan ala lisan. Ada dua kalimah yang mana sangat ringan pada lidah, di atas lidah. Maknanya sangat senang nak sebut. Saqilatan fil mizan,
tetapi dia ni berat pada timbangan mizan Allah di hari akhirat. Jadi kita semua akan ditimbang amal kita. Maka pada mizan Allah Ta'ala, amalan bacaan zikir ini, kalimah inilah yang berat di hari akhirat. Maknanya apa? Kalau kita banyak sebut dia, beratlah timbangan amal soleh kita. Betul-betul. Habibatan ilar rahman. Dan bila kita, maknanya apa? Bila sebanyak baca, sangat disukai, sangat dicintai ar-Rahman, iaitu Allah yang Maha Pemurah. Maka apakah kalimah itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi kalau kita duduk-duduk kan, tak ada buat apa, atau tengah masak ke, atau kita tengah duduk berehat ke, atau kita tengah berjalan ke, atau kita tengah naik kenderaan ke apa ke, maka kalau kita ada kelapangan, sebutlah pada lisan dan hati kita, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimah ini, kata Nabi, sangat berat timbangannya di sisi Allah di hari akhirat. Jadi bila kita baca zikir ni, timbangan amal soleh kita menjadi berat. Apa maksud zikir ni? Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, wa bihamdih, dan segala puji baginya. Subhanallah, Maha suci bagi Allah Ta'ala, Al-Azim, yang Maha Agung. Jadi bila kita selalu baca kalimah ni, kita akan dapat apa? Pahala yang banyak di sisi Allah Ta'ala, sehingga memberatkan timbangan amal kita di hari akhirat. Maka inilah hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka bila kita ada waktu lapang, waktu apa saja, kecuali tempat-tempat yang tak boleh berzikir lah kan, dalam tandas tak boleh kan, pada waktu lain semua boleh. Maka waktu-waktu itulah banyakkan kita sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka akan jadi apa? Akan banyaklah hasanah kita dan beratlah timbangan amal kita di hari akhirat kelak. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini amal yang pertama yang kita boleh lakukan. Insya-Allah zikir yang dipanggil zikir yang ringan pada lisan kita. Baik, ini yang pertama. Yang keduanya, apakah amalan lain yang ringan tetapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu Taala? Keduanya ialah yang disebutkan dengan membaca satu ayat Quran. Baik. Satu ayat Quran ini yang mana bila kita baca dia, kita dapat banyak manfaat. Satu je ayat Quran. Jadi kita tahu dalam Quran ni ada 6,000 lebih ayat-ayat. Tapi yang ni hanya satu saja daripada ayat Quran yang kita baca menyebabkan hasanah Allah Ta'ala berikan, kebaikan Allah berikan sehingga memudahkan kita masuk syurga Allah. Apakah ayat itu? Baik. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i dan nyatakan hadis itu adalah hadis yang sahih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi. Siapa yang baca ayat kursi, ayat kursi ni bunyi ni macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, sampai akhir ayat. Jadi inilah ayatul kursi. Dan saya yakin ramai kan kita yang menghafal ayat ni. Tapi tahukah kita, Nabi SAW beritahu bahawa siapa yang baca ayat kursi ni bila? Fi duburi kulli salatin maktubah. Pada setiap kali selepas solat wajib. Selepas solat subuh, dia pun baca ayat kursi. Selepas solat zuhur, dia baca ayat kursi. Lepas asar, baca ayat kursi. Lepas solat maghrib dan isyak, sama juga dia baca ayat kursi. Maka siapa yang amalkan amalan ni, baca ayat kursi lepas solat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada apa pun yang akan dapat menghalang dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala kecuali kematian dia sahaja. Maksudnya apa? Orang yang selalu amal ni, Allah mudahkan jalan dia menuju syurga Allah Ta'ala. Maka kita lepas solat, jangan terus-terus bangun je kan. Duduk, istighfar dulu 3 kali. Sekurang-kurangnya bacalah ayat kursi. Dan doalah sikit. Walaupun sikit pun tak apalah. Barulah kita bangun. Kenapa? Sebab kalau kita tak buat, ruginya kita. Sebab amalan ni adalah amalan yang memudahkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat kursi ni bila kita rutinkan atau biasakan adalah sangat-sangat baik. Dan juga dalam ambil kesempatan ini kita tengok beberapa hadis Nabi SAW yang lainnya
tentang ayat kursi juga. Dalam hadis Nabi ada 3 waktu yang Nabi suruh kita baca ayat kursi. Yang Nabi galakkan kita baca kerana ada kelebihan dia. Baik. Pertama tadi selepas solat. Dia dalam poin yang kedua lagi ayat kursi. Pertama selepas setiap kali solat. Yang memudahkan kita masuk syurga Allah. Keduanya bila? Iaitulah kata baginda Nabi SAW waktu pagi dan waktu petang. Apa yang kita dapat bila kita baca ayat kursi pagi dan petang? Pagi tu artinya lepas waktu subuh ke atas. Kan? Waktu pagilah. Dan petang tu lepas waktu asar. Ya? Jadi apa yang disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini riwayat hadis sahih riwayat Al-Hakim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsi." Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi ketika waktu pagi, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari pelbagai gangguan sehinggalah pada waktu petang. Wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Maka barang siapa pula yang membaca pada waktu petang, Allah Ta'ala akan lindung dia dari sebarang gangguan, sebarang bahaya sampailah pada waktu pagi. Jadi ini hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih. Jadi sebab tu kalau kita baca zikir-zikir kan, kita tengok zikir-zikir Rasulullah. Rasulullah pasti akan baca ayat kursi di waktu pagi dan ayat kursi di waktu petang. Jadi kalau kita sentiasa amalkan, kita dapat banyak kebaikan. Antaranya perlindungan dari Allah, perlindungan dari bahaya, perlindungan daripada keburukan, perlindungan daripada syaitan, perlindungan daripada ain, perlindungan daripada hasad, perlindungan daripada sihir, na'udzubillah min zalik. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk perlindungan yang Allah berikan bagi orang yang beramal dengan ayatul kursi. Dan memang sebenarnya dulu kami ada bertemu dengan seorang syekh, ulama daripada Yaman, namanya Syekh Sultan Al-Qadasi. Jadi Syekh Sultan ni, dia ni seorang pakar dalam perubatan Islam, pakar ruqyah, pakar ruqyah, bukan ruqyah ni tengok bintang. Dia membaca ayat-ayat Quran untuk perubatan. Jadi dia beritahu pada kami, dia kata dia pernah jumpa seorang ahli sihir yang dah bertaubat. Jadi ahli sihir dah bertaubat ni dari mana? Dari Mesir. Jadi ahli sihir ni dulu dia menyihir orang lain. Orang bayar dekat dia, dia sihir orang lain. Dia hantar syaitan, dia hantar jin yang jahat untuk merosakkan kehidupan orang tu. Jadi ahli sihir ni dah pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku? Dia cerita masa sebelum dia dulu, masa dia masih buat amalan tu, dia kata ada satu orang ni hantar dengan bayaran yang cukup mahal untuk dia menyihir satu orang lelaki. Jadi dia hantarlah syaitan yang paling tinggi pangkat. Jadi dia hantar syaitan tu dia pergi kat orang tu, nak cuba menyihir orang tu, sihir ni nak cuba mudaratkan orang tu. Akhirnya Allah tak izinkan. Apa yang berlaku? Syaitan tadi balik dengan keadaan terbakar dia ni. Keadaan teruk keadaan dia. Lepas tu syaitan dia marah, dia kata, kenapa kamu hantar aku kepada orang yang amal ayatul kursi? Nampak tak? Jadi Syekh Sultan ni sendiri beritahu. Jadi sebab tu penting kita baca zikir pagi dan petang. Kita boleh baca sama ada Maksurat, Hisnul Muslim, kitab Al-Azkar, banyak himpunan para ulama tentang zikir-zikir Nabi SAW kita boleh baca pagi dan petang untuk lindung kita dari bahaya, dari sihir, dari ain, dari apa saja lindungan yang Allah Ta'ala berikan. Khususnya kalaupun tak sempat, kita bacalah ayat kursi lepas subuh, lepas asar. Dan kalau kita ada masa lagi, kita bacalah zikir itu sepenuhnya, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala bahaya. Dan begitulah juga diceritakan sebab tu waktu Allah Ta'ala melindungi daripada perkara-perkara yang lain juga, bahaya-bahaya yang lain dengan ayat kursi yang kita bacakan. Dan ini hadis sahih Nabi SAW. Jadi yang seterusnya, ada waktu ketiga yang afdal kita baca ayat kursi, iaitu sebelum kita tidur. Dan ada kisah sebenarnya tentang amalan ini dari hadis yang sahih, di mana hadis ni riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama juga Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah pun menyuruh Abu Hurairah untuk menjaga harta Baitul Mal.
harta zakat supaya dapat kemudian ni diagihkan kepada para asnaf. Jadi Abu Hurairah mendapat amanah untuk jaga barang-barang zakat lah, barang-barang zakat yang akan diberikan kepada asnaf, dikumpulkan. Jadi pada satu malam Abu Hurairah ni di tengah jaga, tiba-tiba ada orang menyusup masuk mencuri barang zakat ni. Zakat zaman dulu, kalau zaman Nabi SAW adalah kurma ataupun sebagainya, gandum dan sebagainya. Baik, jadi dicuri. Bila dicuri barang zakat, Abu Hurairah pun tangkaplah orang ni. Kemudian orang ni pun dikatakan pada dia, Abu Hurairah beritahu dia, aku nak bawa kamu jumpa Rasulullah. Kemudian orang ni pun takut, dia kata, janganlah saya letak balik barang ni, kesianlah dekat saya. Kalau kamu lepaskan saya tak akan buat lagi benda ni. Jadi Abu Hurairah pun lepaskanlah orang ni, dia pun lari, tak ada dah. Tapi menariknya, esok Abu Hurairah sama kat tunggu, tiba-tiba orang yang sama datang, mencuri lagi. Orang yang sama datang dan dia mencuri lagi. Kemudian Abu Hurairah tangkap dia buat kali kedua. Dan Abu Hurairah cakap, aku nak bawa kamu jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, janganlah bawa saya jumpa Nabi, kesianlah kat saya, lepas ni saya tak buat lagi, lepaskanlah saya. Akhirnya Abu Hurairah pun lepaskan dia buat kali yang kedua. Dia pun pergi. Sampailah kali yang ketiga, rupanya hari yang malam ketiga juga, sama juga, dia juga datang mencuri lagi. Jadi Abu Hurairah ni pun marah lah kan. Dah duk kali lepaskan berapa kali, masih lagi dia buat lagi perangai kan. Jadi akhirnya dia pun tangkap laki ni dan dia kata, aku bawa kau jumpa Nabi SAW. Akhirnya dia pun, laki ni pun cakap pada dia, dia kata, boleh ke kamu lepaskanlah aku kan. Kalaulah kamu lepaskan aku ni, aku akan ajarkan kamu satu kalimat yang mana kalau kamu bacakan sebelum tidur kamu akan dijauhi dari bahaya. Allah akan lindung kamu dan syaitan tidak akan pergi ataupun tak akan mendekati kamu sampai waktu pagi. Jadi dia pun, Abu Hurairah pun tiba-tiba terus tanya, apa kalimah tu? Dia terus tanya. Terus lelaki ni pun, pencuri ni, dia pergi jawab. Dia kata, bacalah ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iaitu ayat kursi. Jadi pelik kan? Pencuri ajar Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah ni pun dah alim dah. Dia ajar Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah pun dah dengar, maka dia kena lepaskan lelaki ni. Dilepaskan buat kali yang ketiga. Esoknya Abu Hurairah jumpa Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, tentang peristiwa ni. Abu Hurairah cerita dari awal sampai habis. Kemudian Abu Hurairah pun menyatakan bahawa dia mengajarkan kepada aku ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan disuruh baca sebelum tidur. Maka kalau baca Allah lindung dan syaitan tidak akan dekat sampai pagi hari. Jadi macam mana Rasulullah? Pencuri ajar sahabat Nabi. Antara amalan ni. Ya Allah. Apa yang menariknya? Rasulullah SAW beritahu, dia ini kata, faqala Nabi SAW, amma annahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Sebenarnya dia ini, apa yang disebut yang last tadi tu sebenarnya betul. Tapi dia ni sebenarnya seorang penipu. Sebelum tu adalah seorang penipu. Kerana itu dia tipu kamu. Dia kata tak datang, dia datang lagi. Dia datang lagi. Tapi yang last tu dia cakap betul. Maknanya amalan tu betul. Subhanallah. Lalu Nabi pun bertanya kepada Abu Hurairah, ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah? Tahukah kamu siapakah yang kamu bertemu itu selama 3 malam itu wahai Abu Hurairah? Jadi Abu Hurairah pun kata, la, saya tak tahu siapa dia. Siapa dia yang saya jumpa tu? Lalu Nabi pun kata, qala dzaka syaitan. Sebenarnya yang kamu jumpa tu adalah syaitan. Kan? Kalau kita meremang lah kan. Tapi Abu Hurairah ni selamba je. Sampai syaitan pun takut pada dia. Subhanallah. Itulah hebatnya. Takwanya para sahabat Nabi. Jadi akhirnya, daripada hadis sahih riwayat Bukhari inilah, maka dia menjadi satu amalan. Menarik kisah ni berlaku, amalan tu diajar sendiri oleh syaitan tu sendiri. Dan kalau kita amalkan, maka terjauhlah kita dari syaitan. Maka sebab tu sebelum tidur, kita jangan lupa baca ayatul kursi. Sekurang-kurangnya, jangan lupa. Kita ajar cucu kita, ajar anak-anak kita. Sebelum tidur, bacalah ayat kursi. Allah akan lindung kita daripada bahaya sampai ke pagi.
dan daripada syaitan sampailah ke waktu pagi. Jadi inilah disebutkan 3 waktu afdal baca ayat kursi. Pertama, waktu selepas solat. Ya, selepas solat akan mendapat masuk syurga. Yang keduanya iaitulah waktu pagi dan petang. Yang ketiganya adalah pada waktu iaitulah sebelum tidur. Jadi inilah adalah 3 waktu yang afdal membacakan ayatul kursi. Maka ini amalan ringan yang kedua. Amalan ringan yang berat pahalanya yang kedua. Baik. Seterusnya amalan ringan yang ketiga. Apakah amalan ringan tapi besar pahalanya yang ketiga? Iaitulah amalan ketika azan. Waktu azan. Kerana kita dapat dengar azan ni 5 kali sehari semalam. Maka rugi kalau kita tak buat amalan ni. Kerana amalan ni besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Besar dia punya kelebihan dia. Baik, apakah amalan ketika azan? Baik, ada beberapa amalan yang ringan ini. Pertamanya, iaitulah menjawab azan. Menjawab azan. Jadi adalah sahabat Nabi ketika zaman Rasulullah SAW. Siapa muazzin Nabi SAW? Muazzin Nabi ada 2 orang. Pertama namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Pertama namanya Bilal bin Rabah. Keduanya muazzin Nabi adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum ni muazzin Rasulullah yang akan azan. Abdullah bin Ummi Maktum seorang lelaki yang buta. Yang mana kisah dia ada dalam surah Abasah. Satu hari dia datang jumpa Nabi. Nabi sedang bercakap dengan pembesar Quraisy. Dia datang dan dia buta. Dia tanya Nabi pasal agama. Tapi Nabi berpaling wajah daripada dia sebab beri perhatian kepada pembesar Quraisy. Lalu Allah dengan segeranya malaikat Jibril turun bawa wahyu Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan berpaling. Siapa dia tu? Nabi Muhammad SAW. Bukanlah berdosa tapi macam tu pun Allah Ta'ala tegur Rasulullah supaya jangan double standard. Beri layanan pada semua orang biar sama, biar adil. Kerana sebenarnya apabila datang kepada kamu seorang buta, dia sebenarnya nak belajar kepada kamu agama, maka kamu beri perhatian pada. Terus Nabi berpaling dan memberi perhatian kepada soalan Abdullah bin Ummi Maktum itu. Jadi kita pun samalah, kalau jumpa orang yang kurang upaya, orang yang macam mana ke, kita jangan tak layan dia. Muka kita biar menghadap dia, dengar apa dia cakap kan. Sama standardnya kita buat dengan siapa-siapa pun. Walaupun menteri sekalipun, kita jumpa, sama kita cakap dengan semua orang. Kenapa? Itu yang dia ajar agama, supaya kita ni orang kata apa, jadi orang yang memberi hormat ataupun memuliakan orang lain, kerana Allah juga memuliakan semua anak-anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami memuliakan setiap anak-anak Adam. Baik. Jadi azan ni bila dahulu sahabat Nabi pun tak ramai yang azan kan. Yang jadi muazzin Nabi pun 2 orang ni. Jadi adalah sahabat-sahabat lain bertanya. Setelah mereka mendengar bahawa muazzin ni ada kelebihan di hari akhirat. Antaranya mereka yang memanggil orang pada jalan Allah Ta'ala, ini muazzin, azan kan. Di hari akhirat mereka punya unukun dia, mereka punya tengkuk ni tinggi, sehingga mereka nampak suasana di mahsyar itu. Kerana itulah menunjukkan kemuliaan mereka. Begitu juga setiap daripada makhluk-makhluk ni, tumbuhan, pasir, haiwan, semuanya akan menjadi saksi dia pada hari akhirat. Jadi ada sahabat tanyalah, ya Rasulullah, kami ni bukan muazzin. Macam mana kami nak dapat kelebihan tu? Untunglah muazzin-muazzin ni. Kan? Jadi Nabi pun kata, iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Jadi Nabi kata, siapa nak dapat kelebihan ni, kenalah dia bila dia dengar muazzin, dia dengar Bilal azan, maka hendaklah dia mengucapkan seperti mana diucapkan oleh muazzin, iaitu dia jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Begitulah seterusnya kan, sampai hayya 'alas salah, dia pun jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sampai habis dia jawab, dia dapatlah pahala seperti mana juga muazzin yang azan itu. Maka itulah untungnya menjawab azan. Rugi tak kalau kita tak jawab? Rugi. Kerana itu sebab tu bila kita dengar azan, kita jawab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita kebaikan, keberkatan. Dan begitulah juga selepas azan kita membaca doa.
Apakah doa itu? Yang Nabi SAW ajarkan. Dan Nabi kata siapa baca doa ni, dia dapat syafaat Nabi hari akhirat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qala hina yasma'un nida, siapa yang setelah mana mendengar azan dia pun membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka siapa baca doa ni, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala, ya, halat lahu syafaati, halat baginya syafaatku, ya, kepada dia ni, subhanallah, yaumul qiyamah, pada hari akhirat. Allahu Akbar. Jadi apa maksud doa ni? Doa ni membawa maksud Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa itu, ya Allah, pemilik dakwah yang sempurna ini, iaitu azan, ya, iaitu dakwah tauhid, ya, salat yang ditegakkan atau salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, iaitulah kedudukan yang tinggi, ataupun al-wasilah itu juga membawa maksud, ya, mahligai yang cukup hebat, cukup indah dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana ketika Nabi pergi Mi'raj, ketika itu Nabi singgah sampai ke dalam syurga, Nabi nampak satu mahligai yang cukup hebat, cukup indah. Nabi tanya pada Jibril AS, apakah ini? Maka Jibril pun kata, inilah al-wasilah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka Nabi kata, aku sangat berharap akulah orang yang dapat wasilah itu. Jadi sebab tu, siapa yang doakan untuk Nabi SAW, halat lahu syafaati, akan dapat dia syafaat Nabi SAW. Dan wal fadilah, iaitulah, dan keutamaan, ya, ataupun kedudukan yang mulia. Ya, maka disebutkan wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah, dan disebutkan dan bangkitkanlah Nabi SAW sehingga Nabi menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah kau janjikan kepadanya. Ya, sungguhnya kau tidak memungkiri janji. Maka dapat kita syafaat Rasulullah hari akhirat. Allahu Akbar. Rugi tak kalau tak baca? Rugi, kan? Sebab tu kalau nak dapat syafaat Nabi, diringankan hisab, dipermudahkan, dipercepatkan, ya, perjalanan akhirat, dimudahkan, dilajukan menetasi sirat, dimasukkan syurga dengan segera. Semua tu syafaat Nabi SAW, ya, antara yang kita perlukan. Sebab itulah, ya, jangan lupa bila dengar azan, jawab azan itu, yang itulah afdal sekali, ya. Dan yang keduanya adalah dengan kita baca doa selepas azan, ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari, ya. Besarnya dan hebatnya doa ni. Lepas tu Imam Nawawi rahimahullah sebut, kalaupun iqamah, bacalah doa ni. Kerana besarnya kelebihannya, walaupun baca wasa iqamah tidaklah Nabi SAW suruh, kan, tapi Nabi suruh baca azan je. Tapi kalau kita nak baca lepas iqamah pun boleh juga, dapat pahala, dapat kebaikan, insya-Allah. Maka kita amalkan amalan ini. Amalan yang ketiga, iaitu amalan ketika azan. InsyaAllah kita boleh amalkan untuk azan zuhur ni nanti, insyaAllah. Baik, seterusnya, apakah lagi amalan yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala? Amalan yang keempat iaitu amalan solat, disebutkan amalan solat sunat wudu. Amalan solat sunat wudu. Ini amalan yang keempat. Ya. Amalan ini adalah amalan yang biasa dibuat oleh seorang sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Yang kita sebut tadilah. Jadi Bilal bin Rabah ni selalu dia buat amalan ni. Iaitu lepas dia ambil wudu, dia akan solat sunat 2 rakaat. Jadi ulama susun beritahu ini adalah namanya solat sunat wudu. Kita boleh solat sunat itu. Nabi SAW beritahu bagaimana sahabat ni Bilal bin Rabah ini sampai kedengaran, ya, bunyi tapak kakinya, bunyi terompahnya di dalam syurga Allah Ta'ala. Ya, maka kenapa dapat kelebihan itu? Antara kelebihan itu dia dapati sebab dia selalu solat sunat wudu. Lepas Nabi beritahu, ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu. Siapa di kalangan muslim, dia orang yang berwudu dan memperbaguskan wudunya. Macam mana nak memperbaguskan wudu? Kena berilmu, kena ada ilmu, ya? Dan kena beramal dengan ilmu. Sebagai contoh memperbaguskan wudu itu adalah dengan membuat sunat-sunat wudu. Apakah sunat wudu? Kan? Buka air kecil. Ada orang
Satu tu pun tak lepas dah. Dia buka air punya lah besar. Dan macam air terjun dah air dia kan. Nak ambil wuduk je, sebenarnya wuduk tak perlu air banyak. Wuduk hanya meratakan air pada wajah, pada anggota-anggota wuduk yang lain. Maka air sikit pun sudah cukup. Dan itulah yang baiknya. Kemudiannya, dia pun membasuhkan tangannya. Kemudian dia pun membacakan syahadah. Kemudian dia pun membasuh wajahnya sehingga rata ke setiap pelusuk di pada wajahnya, pada hujung telinga ni, pada bawah ni, pada dekat dia punya dagu ni, begitulah juga dekat anak-anak rambutnya, semua rata. Maka itu juga anggota yang lain. Maka bila dia memperbaguskan wuduknya dengan ikut sunnah, sebagai contohnya dia buat juga istinsyak. Ni juga ramai orang kadang tak buat dah. Kan? Masukkan, ambil air, ambil air, masukkan ke dalam hidung dan juga mulut, kemudian hembus, keluarkan, bersihkan hidung tu. Jadi mendapat pahala sunat. Itu istinthar dan istinsyak. Kita buat 3 kali sebelum wuduk. Jadi itu dapat pahala. Itu juga wuduk, basuhan pertama wajib, basuhan yang lain itu sunat, maka kita perbaguskan. Dan terakhir selepas wuduk kita baca doa. Kan? Baca doa selepas wuduk. Jadi itu antara memperbaguskan wuduk. Siapa yang memperbaguskan wuduk, maka itulah solatnya lebih berkualiti. Itu juga di hari akhirat dia akan dapat wajah yang bercahaya di hari akhirat. Subhanallah. Kerana anggota wuduknya basah dahulu ketika hidup di dunia. Kerana berwuduk kerana Allah SWT. Jadi itulah tadi kan, doktor tadi, ustaz tadi pun ada cerita pasal macam mana solat kan. Solat kita nak khusyuk dan sebagainya. Antara juga kita kena buat adalah perbaguskan wuduk kita. InsyaAllah wuduk yang berkualiti menghasilkan juga solat yang berkualiti. Itu adalah salah satu cara jalannya. Baik, summa yaqumu fa yusalli raka'atain. Bila dah ambil wuduk, kemudian dia pun bangun dan mendirikan 2 rakaat solat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Lalu ketika salat dia menghadirkan hatinya dan jiwanya, iaitu dia khusyuk dalam salat, dia berusaha untuk khusyuk, hadir hati, hadir jiwanya, fokus dalam salatnya. Lalu disebutkan illa wajabat lahu jannah, tidak ada lain melainkan dijamin baginya untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka sebab itulah kita ada ilmu, kita amalkan ilmu, memperbaguskan wuduk kita, juga kita buat apa? Kita memperelokkan lagi amalan wuduk kita dengan doa dan sebagainya. Begitulah juga kita buat apa lagi? Kita baca doa selepas wuduk, kita sunaikan solat sunat 2 rakaat selepas wuduk, kita dapat syurga Allah Ta'ala. Ya Allah, ruginya kalau tak buat. Sebab tu kalau kita ada kesempatan lepas wuduk, kita solat sunat wuduk 2 rakaat. Saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah. Ataupun saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah pun tak pun. Kerana Allah Maha mengetahui. Daripada itu, kita boleh solat sunat 2 rakaat dan kita dapat pahala. Dan amalan ni adalah orang yang suka buatnya siapa? Iaitulah Sayyidina Bilal. Sebab tu Allah bagi dia kemuliaan sampai dalam syurga pun kedengaran bunyi terompah dia, bunyi selipar dia kan. Jadi macam tu sekali kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi ini yang kita boleh sama-sama amalkan insya-Allah. Baik, ini adalah amalan yang keempat. Amalan yang kelima adalah iaitu amalan berpuasa sunat. Berpuasa sunat. Jadi puasa sunat ni antara waktu-waktu yang Nabi SAW suka berpuasa adalah Yaumul Isnin wa Yaumul Khamis. Jadi ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu suka puasa hari Isnin? Jadi Nabi beritahu kerana puasa Isnin itu kerana hari Isnin itu hari jadi Rasulullah, birthday Nabi kan. Kita sambut setahun sekali, Nabi sambut setiap minggu dengan Nabi berpuasa. Subhanallah, luar biasa kan. Jadi Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin kerana Nabi lahir pada hari Isnin. Dan begitulah juga Yaumul Khamis, Nabi SAW suka kerana apa? Amalan diangkat kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang mana berpuasa, amalan baiklah diangkat mudah-mudahan. Nabi kata, aku suka amalanku diangkat saat aku sedang berpuasa. Sebab tu kita
puasa Isnin Khamis. Bagi yang mampu, kita buatlah seminggu 2 kali. Kalau tak mampu, seminggu sekali. Kalau tak mampu, 2 minggu sekali. Tak apalah, janji kita ada buat. Ya, InsyaAllah. Siapa banyak berpuasa, banyak pahalanya. Dan baik juga kesihatannya. Kan? Orang duk buat apa? Intermittent fasting lah apalah kan. Kan? Lebih baik dia puasa. Lebih afdal lagi kan. Dapat pahala, dapat sunnah Nabi SAW. Dan bukanlah niat kita nak diet. Tapi Allah akan beri kelebihan tu. Dia dapat stabilkan tubuh badan dia dengan kelebihan puasa tu. Yang sebenarnya kajian dalam bidang kesihatan manusia, puasa yang paling terbaik adalah dengan cara untuk dengan puasa terbaik adalah puasa yang diajar dalam agama kita. Sebelum azan subuh kita makan, kemudian sahur, kemudian kita start berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu memang cukup terbaik. Jadi kalau kita boleh buat, insyaAllah Allah beri banyak pahala, Allah beri banyak kesihatan kepada kita insyaAllah. Dan seterusnya juga bukan hanya itu, tapi ada hari yang disebut dengan Ayyamul Bid. Inilah amalan puasa. Yang kelima ni, puasa sunat yang sangat besar pahala ni. Puasa yang mana 3 hari dalam sebulan, iaitu dipanggil hari putih. Kenapa? Kerana hari itulah bulan mengambang. Pada waktu-waktu itu bulan dia nampak besar dan dia cahayanya cerah, putih, kita nampak gitu. Jadi iaitu pada bila? Pada 13, 14 dan 15 Hijriah. 13, 14 dan 15 Hijriah. Jadi kita boleh puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Jadi insyaAllah jadi disebutkan bila mana kita berpuasa, Allah Ta'ala bagi apa? Puasa hari putih. Qala Nabi SAW, Sawmu thalathati ayyamin min kulli syahrin sawmud dahri kulli. Disebutkan barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kalau dalam sebulan tu, dia puasa 3 hari. Maka ini dipanggil Ayyamul Bid. Maka sama nilainya dengan berpuasa selama sepanjang tahun. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka siapa puasa hari putih, macam dia puasa setahun lamanya. Ya Allah. Dan siapa puasa Isnin Khamis, dia ikut sunnah Nabi, dia dapat pahala besar insya-Allah Ta'ala. Jadi puasa sunat ni adalah amalan yang luar biasa. Antaranya hari putih. Maka siapa yang boleh buat, buatlah. Siapa yang tak mampu buat, sekurang-kurangnya puasa sunat lah. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk beramal dengan amalan ni. Amalan nampak ringan, tetapi besar pahala ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan kalau puasa setahun, berapa banyak hasanahnya. Sehingga Nabi SAW pun beritahu sebenarnya puasa ini, mana setiap amalan ni, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam ni ada kiraannya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya puasa itu, dia puasa untukku, maka akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Maka subhanallah, itulah kelebihan orang-orang yang berpuasa. Allah beri pahala je, pahala yang yang disukai oleh Allah. Berapa banyak Allah bagi pun kita tak tahu. Maknanya itu besar pahalanya berpuasa. Subhanallah. Apatah lagi bila Allah Nabi SAW sebut, iaitu siapa puasa 3 hari, maka dia akan dapat saumud dahri kullihi, seperti berpuasa setahun lamanya. Allahu Akbar. Ini antara amalan yang kelima berkaitan dengan amalan-amalan soleh ni, yang kita boleh buat, amalan ringan insya-Allah. Yang keenamnya adalah solat isyraq, ataupun juga orang sebut sebagai solat duha di awal waktu. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, kalau kita mampu buat amalan ni, kita buatlah. Setiap hari pun boleh, seminggu sekali pun boleh, paling kurang-kurangnya pun kita buatlah, sekurang-kurangnya sebulan sekali ke, dapat kelebihan ni. Kalau Nabi SAW, man sallal ghadah, siapa solat subuh secara berjamaah, fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia pun duduk berzikir kepada Allah. Sama ada zikir kepada Allah ni boleh apa? Sama ada dia baca Quran dengan maknanya ke, ataupun dia mengucapkan kalimah thayyibah pujian kepada Allah, sama ada tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah dan sebagainya. Begitulah juga dia pun mendengar majlis ilmu juga sebahagian daripada zikrullah.
Begitu juga amalan-amalan yang lainnya, dia boleh lakukan, daripada disebutkan dengan zikrullah itu, maka dia dilaksanakan sampailah bila, hatta tatlu'us syams, sampai matahari pun terbit. Jadi daripada dia duduk situ lepas solat subuh sampailah matahari terbit, dia berzikir pada Allah Ta'ala, sama ada baca Quran, sama ada subhanallah walhamdulillah ataupun istighfar atau sebagainya, sama ada mendengar majlis ilmu, maka sampailah matahari terbit, summa salla raka'atain, kemudian dia pun solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat ini dipanggil solat sunat, solat sunat isyraq, ataupun solat sunat duha awal waktu. Mana-mana pun boleh, Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Apa yang dia dapat? Iaitu seperti mana dia dapat pahala seperti mana dia buat haji dan umrah. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah, tammah, tammah. Sempurna, sempurna, sempurna. Nabi sebut 3 kali. Maksudnya apa? Dia buat amalan tu saja, dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Sempurna semua 3 kali. Nabi SAW sebut banyaknya pahala dia. Subhanallah. Inilah hadis daripada riwayat At-Tirmizi, dan hadis dinatakan hadis hasan. Hadis yang kita boleh amalkan, insya-Allah. Dan bagaimana caranya nak buat? Iaitu kata para ulama, pertamanya salat jemaah subuh dahulu. Sama ada pergi masjid ataupun salat jemaah, sama ada di rumah ke, yang penting solat jemaah, ataupun dia solat di masjid lebih baiklah, afdal. Kemudian dia berdiam sehingga matahari terbit, iaitu pada waktu isyraq. Waktu isyraq tiba, maka belum lagi, yang lebih afdal adalah setelah 14 minit setelah waktu isyraq. Lepas waktu isyraq tu tambah 14 minit. Itulah waktu terbaik untuk solat sunat isyraq, dan dia pun laksanakan 2 rakaat solat, solat sunat itu, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Allah, banyak pahala buat amalan solat ini. Rugi ni kalau tak buat, apatah lagi kalau waktu-waktu kelapangan, waktu cuti ke, waktu hujung minggu ke. Kalau sekurang-kurangnya kita boleh buat, kalau kita pergi masjid, kita lepas sembahyang subuh jemaah, kita dengar kuliah, lepas dengar kuliah tu jangan terus bangun pergi makan je. Buat dulu solat sunat 2 rakaat. Dapat pahala haji dan umrah sempurna, 3 kali. Subhanallah, banyak pahalanya, besar pahalanya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi insya-Allah kita boleh laksanakan amalan ini. Baik. Seterusnya amalan yang ke-7. Amalan yang ke-7, apakah dia? Sekejap. Baik, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia antara amalan yang besar pahalanya, walaupun ringan, mudah untuk melaksanakannya. Baik, ini antara yang kita nak bicarakanlah. Baik, jadi antara amalan yang kita nak sebut tu adalah amalan solat sunat rawatib. Apa dia amalan solat sunat rawatib ni? Amalan solat sunat qabliyah dan ba'diyah solat. Ni amalan ringan tapi besar pahalanya. Baik, apa dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan? Qala Rasulullah SAW, man salla ithnata asyara raka'ah fi yaumin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Apa yang Nabi SAW beritahu? Barang siapa yang menjaga solat ni, iaitu mereka melakukan solat sunat ini, iaitu dalam sehari sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat, maka kerana sebab amalan tersebut, ia akan dibangunkan, Allah akan binakan baginya, iaitulah rumah mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Ya Allah. Sahabat ada tanya, habis tu Rasulullah banyaklah rumah mahligai kita dalam syurga, kan? Jadi Rasulullah pun beritahu, Allah boleh bina lebih banyak dari apa yang kita sangkakan. Allahu Akbar. Jadi antara nak mendapat mahligai dalam syurga Allah Ta'ala adalah dengan buat solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni yang mana? Yang mana yang dipanggil solat sunat rawatib yang disebut sunat muakkad, ataupun yang lebih utama untuk dilaksanakan, ataupun yang memang sangat dituntut, selain pada itu boleh buat juga, dapat pahala. Baik, sekurang-kurangnya ini 2 rakaat qabliyah subuh.
Yang mana juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka ini dipanggil salat fajar, salat sunat fajar. Itu salat sebelum subuh, salat sunat sebelum salat fardu subuh. Bukan sebelum waktu subuh. Itu dipanggil salat sunat tahajud kan. Jadi salat sunat fajar ni selepas azan kita pun salat sunat 2 rakaat sebelum kita salat fardu subuh. Jadi salat sunat qabliyah subuh. Dapat apa pahalanya seperti dunia dan seisinya. Allahu akbar. Jadi nak dapatkan kekayaan dunia dan akhirat, rajin-rajinlah buat amalan. InsyaAllah Allah bagi kelebihan kita, pahala serta kelebihan ini dengan kita solat sunat subuh 2 rakaat setiap hari insyaAllah. Jadi itu termasuk isna asyara rakaat. Jadi daripada 12, tolak 2. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian bila pula? 4 rakaat qabliyah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Ini adalah hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebelum zuhur solat 4 rakaat. 2 rakaat ataupun 4 rakaat sekali pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Lepas zuhur 2 rakaat lagi. Kan? Ba'diyah selepas daripada solat fardu zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isyak. 2 rakaat selepas isyak. Jadi ini adalah amalan-amalan yang boleh kita lakukan, iaitu dipanggil sunat rawatib 12 rakaat sehari yang mendapat pahala, mendapat mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Pun begitu, ada para ulama sebut bukan hanya tertakluk solat-solat ini saja, tetapi begitu juga solat-solat yang lain, iaitulah fi yaumin wa lailatin, sebab di waktu siang dan waktu malam, pada setiap hari dia solat sunat ialah yang jumlah total rakaatnya 12 rakaat. Jadi sebab tu sekurang-kurangnya pun kita buatlah yang ini, sekurang-kurangnya. Jadi kita buat subhanallah, kalau nak tambah lagi solat 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib boleh. Itu pun ada fadilat, ada kelebihannya, dan kemudian contoh juga fadilat yang baik juga disebutkan, iaitu 4 bukan rakaat lepas isyak, jadi tambah lagi 2, jadi 4 rakaat ba'diyah isyak. Itu pun dapat hasanah yang baik, kelebihan yang baik di sisi Allah SWT. Maka apapun solat sunat ni memang adalah perkara yang mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan antaranya kita jaga sekurang-kurangnya 12 rakaat sehari pun dapat pahala, iaitu dapat mahligai dalam syurga Allah Taala. Dan ada pula orang tanya, habis Ustaz saya ni tak sempat nak solat kan. Yang sempat beberapa solat je yang sempat, tak apalah, buat je dulu kan. Kalau sekurang-kurangnya tak sempat yang lain pun, buatlah 2 rakaat sebelum subuh sekurang-kurangnya. Kalau tak sempat 2 rakaat sebelum subuh pun, buatlah 2 rakaat selepas zuhur ke atau selepas maghrib ke, sekurang-kurangnya buat juga. Walaupun kata apa, kita tahu kan, yang paling penting kita kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua, buatlah sikit pun tak apa. InsyaAllah Allah bagi pahala, Allah bagi kelebihan, Allah bagi pahala kesungguhan kita nak beramal soleh, dan Allah Ta'ala pilih kita di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi, yang insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah di antara beberapa amalan soleh yang kita dapat kongsikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Sekali lagi, tak boleh buat semua, sekurang-kurangnya jangan tinggal semua, buatlah sebahagian. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita beramal soleh, dikurniakan kita dengan pahala yang berlipat kali ganda, diberikan hasanah, diberikan rahmah, dan diberikan kita dengan ketakwaan sehingga kita beroleh kejayaan dunia akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Baik, insya-Allah sekiranya saya ada kesilapan kekhilafan, saya mohon maaf, berilah teguran kepada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tushba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada yang nak bertanya soalan, bolehlah kemukakan pada Ustaz sekarang ya. Kita buka lah saya 1-2 soalan saja Ustaz ya. Okey, dipersilakan. Okey, kat sini pun saya dah tengok soalan yang last tu. Solat sunat Isra' dilakukan selepas 12 minit waktu syuruk. Ya Ustaz. Okey, dalam ilmu falak yang dibahaskan juga di dalam irsyad fatwa mufti wilayah, waktu terbaik adalah 14 minit selepas selepas waktu isyraq. Maknanya kan habis sampai di waktu isyraq tu tambah lagi 14 minit. Itu paling afdal lah. Kalau nak 12 minit tak ada masalah, boleh juga. Tapi
mengikut ulama kita falak pada 14 minit selepas itulah waktu paling tepat yang untuk kita, waktu paling afdal untuk kita solat sunat isyraq. Wallahu taala alam. Okey, dia berkenaan dengan tak tutup aurat, bolehkah baca apa? Baca doa, baca jawab azan tak tutup aurat lepas Oh, wuduk. tak ada masalah, tak ada Tak masalah. masalah kan. Boleh saja baca doa, Ya. tidak ada syarat untuk aurat lah. Tak Dan ada membaca masalah. selawat, dan membaca selawat Nabi sebelum baca doa azan. Yelah, kita kena baca selawat dulu baru kita baca doa. Ya, Okey, betul, Ustaz. betul. Betul. Dah Ustaz, nampaknya setakat itu sahaja. Ada yang kat tangan pun ada dah nak tanya ke? Dari sini. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum sebelum doa azan, kita boleh ke baca selawat, sebab ada saya dengar dekat TV dia baca betul. selawat dulu sebelum baca doa tu. Baik. Memang sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis, kalau saya baca yang sepenuhnya lah, ya. Ya, betul. Dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, terima kasih atas soalan ni aja. Nabi SAW beritahu, lepas kita jawab azan, faqulu misla ma yaqul, seperti mana muazzin azan itu, summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Jadi Nabi beritahu, lepas habis jawab azan, selawat dulu. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ke, ataupun apa saya selawat yang lain pun tak ada masalah. Kemudiannya memohon kepada Allah dengan doa selepas azan. Jadi memang ada amalan tu dalam hadis sahih riwayat Muslim, dan sunnah untuk kita amalkan, dapat pahala besar, sehingga Nabi sebut siapa selawat padaku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Wallahu taala alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Saya nak tanya, Ustaz, jika solat-solat rawatib atau solat sunat yang lain ni kita boleh laksanakan dengan duduk kan? Ya, boleh. Kita tak sakit tapi kita penat, contohnya kita nak buat juga. Tetapi adakah fadilatnya tu kita capai, ataupun fadilat dan pahala ni apa beza Ustaz? Fadilat ni separuh ke atau kita macam mana? Baik, untuk fadilat hadis tadi, fadilat hadis tadi adalah disebutkan siapa yang jaga 12 rakaat sehari, maka siapa yang buat amalan tu dia dapat pahala, dia dapat kelebihan tu, iaitu banallahu lahu qasran fil jannah, Allah binakan baginya mahligai dalam syurga Allah SWT. Jadi kalau dari segi kita sebut amalan tu, kalau kita buat, memanglah kalau contoh kan, macam kita buat solat sunat tu contohlah kan, macam ba'diyah isyak kan, kita buat 4 rakaat kan, tentunya pahala 4 rakaat itu lebih besar dari solat 2 rakaat, ataupun 4 rakaat itu sama ada 1 salam atau 2 salam. Tentunya yang buat 2 salam itu lebih banyak pahalanya berbanding 1 salam. Macam tu. Jadi kalau kita berdiri, qiyam kita adalah lebih afdal, lebih baik kan, tapi kita kepenatan, maka ada keringanan untuk kita duduk, tak ada masalah. Ya, cumanya hasanah, kelebihan atau pahala disebutkan lebihlah kepada orang yang berdiri. Macam itulah. Wallahu a'lam. Tapi tetap dapat fadilat itu. Macam tu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, nampaknya setakat itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz ya. Jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Arif Zaki atas kurusan ilmu, iaitu tentang amalan ringan tapi besar pahalanya, itu ialah betapa mudahnya untuk kita merasai kasih sayang dan redha Allah ni hanya dengan amalan-amalan kecil, namun diberi ganjaran pahala yang besar. Dan rugi jika di hayat yang bersisa ini jika kita tidak merebut peluang yang sebegini. Moga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah dan Allah. Dan semoga semoga ini memberi sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua, dan beramalah dengannya ya. Dan ucapkan terima kasih kepada penaja dan juga penyumbang Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran atas bagi kesinambungan majlis ilmu ini, dan moga Allah gunakan kita keberkatan rezeki dan umur. Dan Ustaz, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Banyak ilmu kita dapat hari ini. Amin. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya. Terima kasih semua. Jumpa Terima lagi. kasih.